الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Muhtaramah, saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadilah Al-Fadaliyah selaku terus ataupun kepada sahabat pencinta Al-Quran. Seterusnya Puan Moderator, Puan Minun, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertama dia dah buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada hari ini, hari yang ke-6 bulan Rejab, yang mana satu bulan yang digelar dengan istilah dia bulan haram, iaitu bulan yang suci, bulan yang terdapatnya keberkatan dan sebagai persediaan untuk kita hadapi pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkatilah kita dalam bulan Syaban dan sampaikan kita semua dalam Ramadan. Oleh itu kita lazimilah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam Rajab dan Syaban dan sampaikanlah ke dalam Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah. Okay, jadi ada yang komen tadi kata suara bergema. Adakah masih bergema? Kalau bergema saya perlahankan sikit kipas punca tu. Tak pasti ya. Okey, dah sebab basih ya. Okey, jap saya perlahankan kipas kejap. Kipas ni berdekatan sangat. Kejap. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Silakan Puan hadir dan mohon mutekan mikrofon ya, Ustaz sedang bersiaran. Okey, insya-Allah sekarang mungkin okey kot . Kita cuba tengok.
Rasa Dah okey kipas ni. Ustaz, cantik dah. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita mulakan dulu dengan sesi ringkas soalan uji minda dulu. Terakhir. Okey. Tidak pada soalan pada hari ini. Soalan ke-12 soalan ke-12, soalan uji minda. Iaitu mana saya buka dalam slide tu. Okey. Iaitu pilih kiraan zikir yang sunnah selepas solat. Okey, Kak Nisum ada respon apa tadi? Increase volume okey. Okey. Insya-Allah. Okey, pilih kiraan zikir yang sunnah selepas solat. Pilih kiraan zikir yang sunnah selepas solat. Okey, di situ ada 4 pilihan jawapan A, B, C, D. Saya bacakan. A adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. B, Allahu akbar 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33. C, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. D, Allahu akbar 10, subhanallah 10, alhamdulillah 10. Okey, so apakah jawapan yang tepat? Yang mananya yang Nabi saya dengar A tadi, A ke? Lah Ustaz. Okey, ada yang sebut ada sebut A. Ustaz. Habibah, okey. Ustaz Okey, terima kasih kepada yang respon. Mungkin boleh gunakan ruangan chat supaya lebih sesuai, lebih harmoni insya-Allah. Okay, terima kasih kepada yang respon tadi. Okey, ada yang jawab A, ada yang jawab C setakat ni. Kita lihat apakah jawapan yang tepat. Okey. Sambil tu saya akan saya cuba terangkan juga. Okay, terima kasih kepada yang respon. Sebenarnya bab zikir ni saya nak kena terangkan dulu, iaitu zikir ni sebenarnya bebas. Apa kita nak berzikir tak ada masalah kan, selagi mana kita melafazkan zikir, itulah sebaik-baik cara untuk kita berzikir. So bebaslah, dia tidak ada sebarang larangan ataupun sebarang halangan. Cuma bila disebutkan berkenaan kaedah berzikir, maka yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi maknanya apa yang telah Nabi khususkan. Sebab itu kita dapati ada perbezaan kan, bila mana kita zikir lepas solat ni berbeza, zikir sebelum tidur ni berbeza, zikir apa lagi kan, zikir naik kenderaan pun ada kan. Jadi di situ ada yang Nabi dah khususkan, dia macam doa lah, sebab zikir dengan doa ni di bawah tajuk yang samalah, az-zikru kan. Jadi bila ada sesuatu yang Nabi dah khususkan, baik itu ada zikir ataupun doa, maka itulah lebih utama untuk kita amalkan ikut seperti yang Nabi SAW amalkan dan Nabi suruh kita beramal. So kita nak yang terbaik kan, kita nak yang khusus pada waktu yang Nabi khususkan kan. Jadi sebab itu kita nak bincangkan apa cara yang terbaik ataupun kiraan yang terbaik ikut kepada sunnah Nabi SAW. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang respon setakat ni. Okay, kita terus boleh bincang kot insya-Allah. Okey, jadi sebenarnya semua ni kita boleh kata boleh amal lah. Tak ada masalah pun kan, tak ada orang yang nak halang. Semuanya zikir yang baik. Tak ada pun zikir yang kita amalkan zikir tak betul. Semua zikir yang warid dari Nabi SAW. Cuma persoalan kat sini, kaedah yang sunnah, yang Nabi khususkan. Okay, kita lihat jawapan majoriti dalam ruangan chat ni adalah A dengan C. Boleh kata A lagi banyak lah berbanding C. Okey, jadi kita lihat apakah perbincangan dia. Dia sebenarnya ada dalam hadis, dalam riwayat Abu Daud yang disebutkan nombor 5065, hadis yang sahih, yang mana ni hadis ni agak panjang, saya cuma fokuskan pada point iaitu disebutkan pada baris yang keempat, bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali dan bertakbir 10 kali. Maknanya apa? Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Okey, ini yang jelas dalam hadis ini. Dan mungkin ada ibu-ibu ayah-ayah yang terfikir, yang tertanya kan, kenapa A salah? Bukan salah lah, maknanya kenapa A tak betul? Ada sama-sama juga kan, salah dengan tak betul ni. Maknanya kurang tepat lah kan. Kenapa kata A kurang tepat? Saya buka balik dalam pilihan slide tadi, apa pilihan objektif.
Kalau kita perasan sebenarnya A tu saya letakkan adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Mungkin ada antara kita yang terkeliru. Sebenarnya lepas solat yang kita biasa sangat amal di Masjid Surau, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kita tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir kan. Jadi itu kaedah yang disebut dalam hadis riwayat Muslim yang mana fadilat dia Nabi SAW janjikan akan diampunkan dosa walaupun seluas buih di lautan. Itu yang khusus yang Nabi dah sebutkan. Ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Dan Allahu akbar 33. Allahu akbar adalah 33. Manakala A ni adalah zikir untuk apa? Kita tahniah kepada Bunda Noraini kerana memberikan respon. A sebelum tidur kan Ustaz? Ya, tepat sekali. Alhamdulillah, maknanya kita dah faham. Dia ada perbezaan kat situ, bukan nak menyusahkan kita ibu-ibu sekalian, bukan nak kata menyusahkan kita. Di situ adanya keberkatan, di situ adanya kata keistimewaan. Kan, maknanya bila Nabi dah khusus dan Nabi membezakan, maknanya di situ ada keistimewaan. Setiap zikir yang kita lafazkan secara tepat ikut pada waktu, mesti ada perbezaan. Mesti ada special dia. So bagi orang yang nak tahu apa special, dia kena cuba dan dia kena istiqamah. Dan dia kena yakin. Sebab tu kita kata bab amalan ni, kita buat bersungguh-sungguh kerana Allah, dia mudah je. Kita ikut je apa yang Nabi suruh. Kita buat bersungguh-sungguh dan tak perlu memikirkan dapat tak kelebihan tu. Kan kita nak kira berapa kali kita dah buat benda tu kan. Jadi tak perlu terlalu kita nak kata lebih kepada optimistik kan, terlalu berkira, tak perlu. Kita hanya amal ikut seperti Nabi suruh dan kita yakin mesti Allah akan bagi ganjaran. Takkan Allah nak memungkiri janji kan. Jadi Allah akan berikan ganjaran. Kalau tak dapat kat dunia, mungkin lambat sikit pun, ataupun Allah ganti dengan lebih baik, ataupun di akhirat, yang pasti akan ada ganjaran kan. So kita amalkan saja tanpa memikirkan sangat fadilat. Yang penting kita ikhlas kerana Allah, ikut seperti sunnah Nabi. So itulah sebaik-baik cara dalam kita beramal. So jawapan adalah C lah. Tahniah dan alhamdulillah kepada yang betul. Bagi yang tersilap tu mungkin dia terkeliru lah sebenarnya kan. Dia macam nampak lebih kurang betul A tu. So sebenarnya A tu adalah sebelum tidur. Nanti kita akan lihat dalam satu lagi soalan lain. Dan saya akan buka hadis yang berkaitan zikir sebelum tidur. Di situ yang kita perlu amalkan yang caranya A. Jadi jawapan dia adalah C lah. Bagi kepada ibu-ibu sekalian, kalau rasalah kan susah ke, rasa macam banyak benda lah nak kena ingat Ustaz kan, bagi yang rasa susah, yang rasa agak menyukarkan, so sebenarnya ambillah kaedah yang mudah, yakni berzikirlah ikut cara masing-masing. Tapi amat rugi kalau kita dah tahu sunnah Nabi, dah tahu cara Nabi berzikir, tapi kita tak buat ikut seperti yang Nabi amal kan. So sangat rugi. Dia tak adalah sampai berdosa tapi rugi sangat. So kalau boleh kita amalkanlah. Kita bersungguh-sungguh dalam kita khususkan seperti yang Nabi amalkan. So itu lebih baiklah untuk kita insya-Allah. Jadi itulah sekadar kita panaskan enjin dulu. Jadi nak menunjukkan C ni maknanya paling kurang kita berzikirlah subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Jadi maknanya kalau kata nak ringkaskan solat, nak ringkaskan wirid lepas solat kan, buatlah zikir yang ni. Kan? Jadi itu lebih baik. Macam saya kat sekolah, bila saya ajar kepada anak-anak kita solat asar kan contohnya, so kita bagi tahu dengan pelajar kita kan, paling kurang berzikirlah 10 10 10. Di sekolah sebab waktu terhad kan, kita pun nak kena kejar masa, nak ambil wudu, pelajar ramai, so kita nak suruh solat dan kita jangan tinggalkan zikir terus, kita amalkan zikir ni. Yang kita bagi tahu ini cara yang sunnah. Kan kita bagi tahu juga kat rumah, kalau boleh lebihkan 33. So itu satu kaedah yang kita boleh terapkan lah. Jadi yang penting lepas solat jangan terus bangkit. Paling kurang istighfar lah. Adakan wirid sebab itu sunnah Nabi SAW. Boleh insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada perbincangan 40 hadis. Kita ambil berkenaan adab dulu. 40 hadis tentang adab yang kita nak bincangkan. Kita masuk pada adab yang ketiga. Saya buka slide dia dulu. Okay, kejap. Adab yang ketiga iaitu kita akan lihat berkenaan dengan adab berurusan dengan manusia. Jadi saya akan buka slide dia. Saya akan presentkan dalam
dalam Google Meet insya-Allah. Okay, sekejap. Okey, saya dah presentkan. InsyaAllah akan keluar lambat sikit lah. Okey, dalam adab ketiga ni kita nak lihat kepada adab berurusan dengan manusia. Okey, dalam bab ini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru Syekh yakni Syekh Wan Muhammad Izzuddin bin Wan Ibrahim Al-Fatani yang dikenali sebagai Pak Anjang Gajah Mati di Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darjat orang mukmin yang berakhlak dengan akhlak yang mulia itu menyamai darjat orang-orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 4797. Okey, dalam hadis ini kita nak menekankan berkenaan orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak mulia ni lebih diangkat darjatnya berbanding orang yang hanya beramal tapi tidak ada akhlak. Kan? Sebab itu kita sebutkan sebelum ni dalam waktu saya pernah sebut dalam kuliah lepas, yakni dalam kehidupan kita ni ibu sekalian, kita first kali kita kena berilmu dulu. Kita biasa dengar kan adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu ni dia khusus berkenaan menuntut ilmu. Contoh dalam majlis ilmu, apa yang kita nak kena buat? Memberikan perhatian, kita mengambil manfaat, kita dalam keadaan kita sampaikan kepada orang dengan niat ikhlas kerana Allah. So kita belajar ini menuntut ilmu, amalkan semua adab berkaitan dengan ilmu. Bila mana kita dah habis menuntut ilmu, pastikan yang kita pergi kepada yang kedua, iaitu kita mampu untuk beramal. Ilmu bila tidak ada amalan, bila tidak diamalkan, sebenarnya tidak ada manfaat. Ilmu nak kata manfaat dengan dua kaedah, sama ada kita amalkan diri sendiri dan atau ada pilihan dan ataupun sampaikan pada orang. Nak bagi kata manfaat, tapi sebaik-baik adalah kita buat dua-dua. Kita pun amal, kita pun sampaikan pada orang. Kan nak sampaikan pada orang, biarlah santai tapi benda tu sampai. Biar simple pun tak apa. Dia tak perlulah terlalu formal, nak terlalu kata detail. Kalau boleh tu lebih baik. Tapi ikut pada audience kan. Kalau audience tu jenis yang biasa-biasa, jenis yang orang awam, so kita tak boleh terlalu detail. Nanti dia akan menyusahkan dia. Dia akan merumitkan dan dia akan hilangkan interest untuk dia belajar, untuk dia amalkan. So yang penting benda tu sampai. Jadi bila kita dah berilmu, pastikan beramal, memanfaatkan ilmu tersebut, dan dari situlah akan membentuk akhlak kita. Sebab itu kata bila ilmu tu bila ada berkat, kita mampu amal. Bila amalan tu ikhlas, baru mampu membentuk akhlak kita dengan sebaik-baik akhlak. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyamakan darjat orang yang berakhlak ni dengan orang yang berpuasa dan orang yang bangun malam untuk beribadah. Dua-dua ibadah ni cukup sukar orang nak buat. Dan kita dah pernah sebut sebelum ni, bab puasa kan. Berapa ramai antara kita yang istiqamah berpuasa. Kalau kata puasa Ramadan memanglah wajib kan. Tapi puasa sunat, berapa ramai di antara kita yang sanggup bersungguh-sungguh berpuasa. Kan? Kita kadang-kadang hari biasa, hari bekerja ke, hari kita berehat ke, kan kita memberikan pelbagai jenis alasan untuk kita tidak berpuasa. Itu fitrahnya macam itulah. Tapi ada orang yang berjaya tu alhamdulillah. Tapi majoritinya macam tu. Dan sama juga bangun-bangun malam untuk beribadah. Berapa ramai antara kita yang sanggup berkorban. Katalah hari-hari kerja, hari-hari waktu biasa kita tak sempat. Tapi hari cuti pun kadang-kadang kita bagi alasan. Dan malam tadi tidur lambat, bangun pagi pun lambat, bangun-bangun dah subuh. So sebenarnya memang benda ni sunat. Kan ada orang juga pertikaian, yalah sunat je ustaz. Kenapa nak terlalu kecoh? Kenapa nak terlalu tegas? Kita mungkin lupa kan ciri orang Muslim, orang yang beragama Islam yang biasa, dia hanya mementingkan wajib dan dia meninggalkan yang haram. Kadang-kadang itu pun dia tak mampu dan dia sungguh-sungguh dia akan bertaubat dan diperbaiki diri. Tapi orang mukmin ni berbeza. Orang mukmin, orang yang sebenar-benar ada iman dalam diri dia,
yang dia betul-betul buat kerana Allah. So dia akan mementingkan juga bab sunat dan juga makruh. Sunat dia akan sungguh-sungguh dia bukan buat. Makruh dia akan sungguh-sungguh tinggalkan. Berbeza orang yang bertanggapan, okay, ni benda makruh, tak buat pun tak apa. So benda tu beza ibu-ibu sekalian. So, jangan sampai kita ada fikiran macam tu. Jangan sampai kita kata, okay ni benda makruh, tak apalah, kita buat je lah. Oh ni benda sunat, tak buat pun tak apa. So beza kalau orang yang anggap macam tu dan orang yang anggap, oh ni benda sunat, kalau aku tak buat rugi, tak dapat. Kan? Sebab apa? Kewajipan pun kita kadang-kadang tak sempurna. Mungkin biasa, mungkin tak sempurna juga. Kita pun tak ada keyakinan kita buat ni macam mana keadaan dia. Mungkin ada terlepas pandang. Jadi kita pentingkan pada sunat. Itu akan menampungkan kekurangan pada ibadah fardu. Kan? So itu beza. So dua-dua ibadah ni adalah dua ibadah yang cukup sukar orang nak buat. Cukup payah orang nak beristiqamah lagi payah. So mudah-mudahan kita ni mampu capai kepada akhlak yang mulia. So saya akan kaitkan apa kaitan dengan berurusan dengan manusia. Kita lihat pada hadis yang kedua. Hadis kedua ni disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak masukkan manusia ke dalam syurga. Lalu baginda menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Baginda juga ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka baginda menjawab, amalan-amalan keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi nombor 2004. Dan kita nampak dalam ni jelas dua perkara yang baik, dua perkara yang maksiat. Dua perkara yang menjadi asbab kita masuk ke dalam syurga Allah, iaitu taqwa dan juga akhlak. Ibu-ibu sekalian, kita nak sebutkan kat sini, bagi kita yang mungkin tak ingat ataupun tak tahu, kita masuk syurga Allah bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. So nak dapatkan rahmat Allah ni, antara asbab dia, kita beramal soleh lah. Di situ kita akan mendapat rahmat Allah. Tapi kalau orang beramal tanpa ikhlas, tanpa niat yang betul, so dia jadikan sia-sia amalan tersebut. Tu kita dah bincang dulu kan, adab pertama, mesti pentingkan niat. So bila orang beramal, nampak dua orang ni, ada dua orang beramal. Tapi kemungkinan besar ada amalan mereka ni tak diterima. Sebab amalan tak ikhlas kerana Allah, nak menunjuk-nunjuk dan dapatkan nama. Jadi itu yang kita nak kena buang. Betulkan niat. Okay, so bila kita beramal, ikhlas kerana Allah, itu akan menjadi satu asbab kita mendapat rahmat daripada Allah dan masuk ke dalam syurga. So takwa kepada Allah ni lagi satu lagi asbab. Kita buat sungguh-sungguh apa yang Allah suruh, tinggal sungguh-sungguh apa yang Allah larang. Kadang-kadang kita mungkin terlepas, maknanya tersungkur, kita terbuat benda yang maksiat, kita tertinggal benda yang haram, benda yang haram pula, benda yang wajib. So kadang-kadang benda ni berlaku dan kita akan bertaubat. Sungguh-sungguh kita akan ubah balik diri kita. So ini kunci nak masuk ke dalam syurga Allah adalah takwa kepada Allah. Ni saya kira semua dah tahulah benda ni. Lagi satu adalah akhlak. Sebab itu kita tengok kadang-kadang orang-orang non-Muslim, walaupun dia bukan Islam, tapi bila mana dia ada akhlak yang mulia, kan? Bila mana seorang Muslim pun, kalau dia seorang yang bermaksiat sekalipun, bila dia ada akhlak yang mulia, kan? Tak mustahil dia akan diampunkan oleh Allah dan dapat masuk dalam syurga. Contoh kisah yang paling masyhur, seorang pelacur yang memberikan air kepada seekor anjing dalam keadaan anjing itu kehausan. Ni hadis yang sahih. Anjing itu kehausan, di seorang pelacur dia buat benda yang maksiat. Maknanya kalau kita kata orang-orang yang cukup dekat dengan neraka lah kan, maknanya dalam keadaan yang begitu maksiat lah dibuat. So kita mungkin fikir macam tu, kita tak nak benda-benda itu berlaku. Tapi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan dosa dia semua dan Allah masukkan dia dalam syurga. So ini satu kisah yang sahih yang kita dapat lihat, menunjukkan bahawa bila Allah merahmati seseorang, Allah sayang seseorang, bila Allah sayang aja tuan-tuan, Allah akan ampunkan dosa dia, Allah masuk dalam syurga. Jadi ini satu kelebihan sebenarnya. So nak dapatkan rahmat Allah apa dia? Antara caranya yang inilah, takwa kepada Allah dan ada akhlak yang mulia. Dan itu tak mustahil kadang-kadang orang non-Muslim yang ada akhlak yang mulia, bila dia belajar sikit tentang Islam pun dia akan tersentuh hati dan dia boleh masuk ke dalam Islam, jadi mu'allaf. Sebab dia dah ada kepada akhlak tu dah. Walaupun dia tak dapat seruan tauhid lagi, tapi dia dah ada akhlak yang dekat dengan Nabi sebenarnya lah, sunnah Nabi kan, dia amalkan akhlak yang mulia dekat dengan akhlak Nabi SAW, yang mana akhlak Nabi pun daripada Al-Quran.
Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kalau nak melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata begitu bersungguh-sungguh Nabi amalkan ajaran Al-Quran, dan itu jugalah yang membentuk kepada hadis. Maka orang yang berakhlak mulia ni, yang ada sikap yang baik, perangai yang baik kan, yang disenangi oleh orang ramai, so tak mustahil dia mungkin hidup dalam keadaan yang kafir, tapi last waktu dia akhir dia meninggal dalam keadaan Islam. Tak mustahil. Sebab apa? Dia ada akhlak yang mulia dan dengan izin Allah dia boleh masuk dalam Islam. Tak mustahil. Sebab tu pentingkan pada akhlak. Ini sangat penting. Okay, yang berkenaan dengan amalan yang masuk dalam neraka pula, dua benda, iaitu mulut dan juga kemaluan. So kita tahu mulut ni antara sebab, lidah lah kan kita panggil lidah, antara sebab yang mendapat pahala pun mudah, dapat dosa pun mudah. Zaman sekarang mungkin semakin berubah. Mungkin bukan mulut dah, dia jadi tangan ataupun jari. Zaman sekarang kan, sebab kita dah gunakan gantian kepada mulut ni, yang asalnya mulut lah, sebab dulu kita bercakap dengan orang ni lebih banyak. Sekarang ni kita bertype lebih banyak, kita buat video, buat gambar lebih banyak, dan kita menulis lebih banyak. So jari kita pada hari ini kan, jari inilah menjadi asbab kita mendapat pahala yang banyak bila kita berdakwah kepada orang. Dan jari jugalah menjadi asbab kita mendapat dosa bila mana terlibat dengan benda-benda yang keji. Contoh, kita memfitnah orang, kita menuduh orang, kita apa lagi, kita memerli ke, kita menghina ke, mencaci. So benda ni menjadi asbab. Satu lagi kemaluan lah yang kita tahulah sebab apa. Daripada hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Tak ada suara. Okey. Saya lupa nak buka mic. Tadi saya terkeluar, betul saya masuk balik. Okey. Minta maaf, tak perasan. Okey, saya ulang balik. Dalam hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku dan yang paling dekat dengan tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kalian. Manakala orang yang paling dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bercakap, yang suka berpura-pura dan juga yang sombong. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi nombor 2017. So ibu-ibu yang kita nampak dalam hadis ini, yang kita lihat dalam ni secara jelas yang disebutkan, yang tekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan akhlak. So nak menunjukkan sangat pentinglah akhlak. Nanti kita akan lihat apa pengajaran dia. Dan lagi satu yang nak ditekankan adalah benda-benda ataupun sifat-sifat yang menjadikan kita ni dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suka banyak bercakap, suka berpura-pura, yakni yang munafik dan juga yang sombong. Okey, banyak bercakap ni dia bergantung pada konteks. Bukan maknanya semua benda bercakap jadi benda yang tak elok. Bila banyak bercakap ni bermaksud pada benda-benda, perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Kan biasa orang cakap bual kosong lah. Kan bual kosong tak ada masalah selagi perkara itu tidak bercanggah dengan syarak lah. Kan, tapi menjadi kebiasaan. Bila kita bual kosong akan membawa kepada benda-benda yang haram lah, benda-benda yang berdosa. Kan sebab apa? Bual kosong tak ada isu, tak ada point. So bila tak ada point ni, dia akan mencari benda-benda yang negatif kebiasaan. Itu dah jadi satu kebiasaan. Sebab itu lebih baik kita hanya bercakap benda yang baik ataupun kita berdiam. Kan dia disebut dalam hadis kan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut atau kama qala. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah baik ataupun duduk diam. Jadi ini menunjukkan perkataan baik ni apa? Kita lebih kepada isu-isu agama lah. Kita kaitkan dengan ilmu agama kan. Kita ajak orang kepada kebaikan, sampaikan kebaikan. Jadi itu yang disebutkan sebagai benda yang baik.
Kalau kata kita dah mula bercakap pada benda-benda yang agak melalu, kan, benda-benda yang tak sepatutnya, sebaik kita berdiam. Kalau ada orang bercakap, kita cuba menegur, dan kita pun kalau boleh sebaik-baiknya kita jangan menjawab. Kita jangan join pula. Kalau orang bercakap benda-benda yang bukan-bukanlah, yang melibatkan fitnah orang ke, menghina orang ke. So benda ni dah jadi satu macam makanan kepada kita yang ada sikap yang hampir dekat dengan syaitan. Sebab apa? Sebab ada pemikiran ataupun lebih kepada nafsu. Kan kita suka cakap pasal orang, menghina, memirli orang. Bahkan lebih bahaya fitnah, mengadu domba. Kan? Jadi sebab itu banyak bercakap ni adalah pada benda yang tak ada manfaat. Sebab itu baik tinggalkan benda-benda tak ada manfaat. Termasuklah bercakap kosong yang membawa kepada haram. Dan kita ingat juga yang Nabi sebut dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Atau kama qala, daripada kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia. So ni nak kena kita berikan perhatian. Macam saya sendiri secara peribadi lah, bila saya bercakap dengan orang, saya hanya cakap benda-benda yang sepatutnya saja. Dan saya sebenarnya seorang yang sangat berdiam. Maknanya tak banyak bercakap lah. Biar cakap benda yang sepatutnya. Kerana nak menjaga benda macam ni lah. Kita risau semakin banyak bercakap ni, cakap benda yang bukan-bukan. Sebab kita bercakap apa kita tahu, kita yakin, kita nak kongsi sesuatu yang ada manfaat, kan kita share dengan orang. Tapi kalau benda-benda yang semakin agak melampau, baik kita berdiam. So itu lebih baik kita boleh amalkan. Jadi manfaatkanlah perkataan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, sifat yang menjadi kebencian Nabi terhadap kita, kalau ada sifat ni, iaitulah berpura-pura. Ni adalah orang yang munafik lah. Munafik ni maknanya apa? Kita panggil talang muka lah. Depan lain, belakang lain. So ini pun adalah sifat yang Nabi tak suka sebenarnya. Maknanya dia berlakon depan orang dan dia berkawan dengan seseorang hanya kepentingan. Memilih lah. Memilih kalau sebab agama tak apa. Kita terpaksa tinggalkan kawan yang mengajak kita kepada keburukan. Kita risau, kita terikut. Asal niat kita nak mengubah dia, tapi takut terikut dengan dia. Sebab tu kita terpaksa tinggal sebab bukan benci pada dia, benci pada maksiat ataupun benda yang dia lakukan, yang benda yang tak elok tu. So itu adalah perkara yang dimaafkan ataupun perkara yang diberikan pengecualian. Kita bukannya kata bertalang muka. Kita terpaksa tinggalkan sebab dia dalam keadaan yang tak elok, yang buat benda yang tak elok. Kan? Tapi kalau orang yang talang muka ni lain. Dia berkawan dengan seseorang atas dasar kepentingan sesuatu. Sebenarnya kita nak kena ubah. Dan benda ni nak kata semakin berluasa. Orang memilih kawan dalam keadaan dia bertalang muka, depan baik, belakang dia cerita lain. Ini nak kena ubah. Sebab Nabi tak suka, sebab ini bukan akhlak yang mulia. Kan ini bukan satu akhlak yang baik sebab dia berpura-pura. Sebab itu orang munafik ni sangat dibenci oleh Nabi SAW. Dan apa 3 tanda orang munafik? Saya sebutkan yang dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafik salasah. 3 tanda orang-orang munafik. Iza hadasa kadzaba. Apabila dia bercakap dia menipu. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia memungkiri. Wa iza tumina khana. Kama qala. Apabila diberikan amanah dia khianat. So itu yang 3 ni yang Nabi sebut dalam hadis. Tanda-tanda orang munafik, orang berpura-pura. Apa dia cakap dia menipu. Maknanya kita fahamlah, depan lain belakang lain. So dia menipu, dia ubah cerita. Dan apabila diberikan dia janji dia memungkiri. So kita nak kena ubah satu kaedah kan, bila kita biasa sebut biasalah janji kita kan, nak kata mula pukul 9, kita mula 9.30. Contoh bukanlah kuliah ni, maknanya apa-apa majlis yang lain ke kan, dah jadi satu kebiasaan. Benda ni sampai hari ni pun masih berlaku. Masih berlaku ibu-ibu sekalian. Macam saya share lah satu benda ni, tapi saya tak sebutlah kat mana. Kita buat satu majlis, orang jemput buat majlis, kita dah kata dah pukul berapa, dan kita dah terangkan saya ada urusan lain waktu tu, saya ada urusan lain lepas tu, so minta ikut masa kan. So kita pergi ikut masa on time, dan kita pancul lah, kita ikut masa. Tapi bila sampai-sampai, okey dia kata lambat sikit. Lambat punya lambat, drag sampai setengah jam. So bila tanya, okey ini apa ni dah lambat sangat ni, saya pun ada urusan lain sebenarnya lepas ni, takut lewat. Dan dia berikan alasan lah, biasalah ustaz, janji kita macam tu lah. So benda ni sebenarnya jangan dijadikan normal. Kalau kata terpaksa berlaku darurat, itu kita faham. Itu bukan kita sengaja. Dan ia tak berlakulah berterusan. Kan darurat ni tak adalah berlaku berterusan dengan sengaja macam tu kan. Jadi benda ni kita nak kena ubah. Jangan sampai kita normalisasikan adab-adab yang macam ni. Maknanya yang lebih kepada
tanda orang munafik sebenarnya. Dan kita boleh kata apa kaitan Ustaz dengan orang munafik? Ini tanda-tanda yang Nabi sebut. So, jangan kita anggap benda ni normal dan normalisasikan dosa pula. So, itu sangat bahaya. Jadi ini yang kedua, janji kita tak tepati, dan yang ketiga adalah diberikan amanah kita khianat. So ini lagilah bahaya. Berikan amanah kita harapkan dia kan, kita peribahasa kan, harapkan pagar ke pegar, harapkan pagar makan apa, pagar makan padi. So maknanya kita berikan dia satu amanah, kita harapkan dia, tapi dia yang melakukan penipuan, dia yang melakukan pendustaan. So ini tanda orang munafik, dan mudah-mudahan kita ni tak ada dah tergolong dalam kalangan macam tu. Yang ketiga adalah sombong. Sombong ni apa? Yang paling remeh, yang paling simple Nabi sebut dalam hadis yang menjadi halangan kita masuk dalam syurga, hadis yang sahih, iaitu apa? Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Walaupun sebesar zarah adanya sifat sombong ini, takabur ini, dan Nabi sebut dalam hadis tak masuk syurga. Jadi benda ni yang kita risau sebenarnya. Kita tolak kebenaran dan kita remehkan orang lain. Ada tak dalam diri kita sifat macam tu? Kalau ada, kita kena ubah. Itu apa? Tolak kebenaran maknanya kita tahu kita buat salah, ada orang tegur kita, tapi kita tak nak terima. Kita berikan pelbagai alasan. Sebab kita tahu, tapi kita tak nak terima. So benda tu adalah sebenarnya tanda-tanda orang yang sombong. Kan? Padahal orang telah memberikan teguran dengan baik, dengan begitu berhemah, berhikmah. So sebabnya kita kena berterima kasih kepada dia. Tapi zaman sekarang, orang bila bersubahat dengan kejahatan, lagi kita suka. Contohlah kan, ada orang buat video yang bukan-bukan. Contohlah terdedah aurat. So kita tegur dengan dia dengan baik, kita personal cakap ni tak payah apa, terdedah aurat mungkin puan tak perasan kan. Saya tegurlah, tak dasar mengambil berat. Sepatutnya kita kena berterima kasih dengan dia kerana memberikan teguran, memberikan kita peluang untuk mengubah ataupun memperbaiki kesilapan. Tapi hari ni masih ada orang yang bila tegur kan, dia akan melawan balik. Dia akan kata, ni hak aku lah, ni lantak aku, kau siapa? Kan? Jadi ini yang kita nak kena ubah. Dan orang yang bersubahat pula ada lagi seronok. Orang yang lagi berikan thumbs up, berikan kata-kata, oh bagus, teruskan buat video macam ni, seronok kami tengok. Lagilah dia suka pula. Sebab tu nak kata terbalik benda pada hari. Jadi ini menolak kebenaran, orang yang sombong. Kan? Lagi satu, meremehkan orang lain. Ibu-ibu sekalian, kita ni kan, apa je kita nampak seseorang datang daripada mana-mana, kita nampak dia dalam keadaan yang macam mana sekalipun, jangan pernah ada sifat nak remehkan dia. Tak kira lah dia background macam mana, kan, selagi mana dia saudara se-Islam kita, lagi kita kena muliakan dia. Apatah walaupun non-Muslim pun, jangan sampai kita menghina dia. Sebab tak mustahil satu hari nanti jadi terbalik. Tak boleh jadi dia lebih mulia daripada kita. Allah muliakan dia, Allah angkat darjat dia. Mana tahu, kita pun tak tahu. Kan, kalau Allah nak, apa je boleh lakukan secara mengejut, secara berlaku secara sekaligus kan. Apa-apa dia yang Allah nak, Allah boleh lakukan sepatah sekilat. Sebenarnya ni kita nak kena muhasabah. Jangan sampai ada sifat-sifat yang buruk macam ni dalam diri kita. Baik. Jadi kita lihat kepada pengajaran disebutkan yang ini pertama, adab dengan manusia ni mendapatkan ataupun mendatangkan rahmat Allah. So ini punca kita mendapat rahmat dan memudahkan kita masuk dalam syurga. Yang kedua, adab ni diperolehi dengan amalkan secara berterusan. So ni benda kita dah sebut tadi, ilmu, amal dan juga akhlak. So nak dapatkan akhlak ni kena berilmu dulu, kita beramal sungguh-sungguh, sampai kepada akhlak yang betul. Akhlak yang benar ikut kepada acuan dalam syariat Islam. So ini maksud ataupun pengajaran kepada adab yang ketiga. Kita masuk pada adab yang keempat, adab dengan Allah. Okey, ni adab dengan Allah ni kita lihat apa perbincangan dia. Okey, dalam ni disebutkan Syekh meriwayatkan ada 3 hadis dalam bab ni daripada guru Syekh, yakni Syekh Al-Muhaddis Ahmad Khairani bin Haji Rajab Ali Al-Umari daripada Taiping, Perak, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Allah berfirman dari hadis qudsi, aku adalah yang paling tidak memerlukan sekutu. Sesiapa yang menyekutukanku dengan selainku dalam amalan yang dia lakukannya, maka aku akan tinggalkan urusannya dengan apa yang dia sekutukan itu. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nombor 2985, hadis yang sahih. Baik, ni kita nampak di situ yang mana Allah tekankan, Allah sebutkan yang orang yang menyekutukan Allah, maka Allah akan tinggalkan dia.
maknanya tidak mendapat rahmat daripada Allah. Dan Allah adalah Allah tak perlukan sekutu sesiapa pun. Kerana Allah lah Maha berkuasa, Allah lah Maha Esa. Okey, jadi ini yang pertama, kita nampak cara ringkas je lah. Okay, yang kedua adalah disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi nombor 3373. Okay, ini dalam hadis ni pula nak ditekankan berkenaan dengan doa. Doa mesti minta kepada Allah. Jadi jangan sampai kita doa kepada seseorang, tak kira lah dia seorang wali ke, apa, tak kira sama ada kita minta kepada, ini berlaku kan, minta dengan barang, dengan orang. Jadi sebenarnya kita kena ingat, kalau bab tawassul, tawassul dibolehkan. Kalau contoh dengan wali ke, dengan orang hamba Allah yang soleh ke, dengan seseorang yang kita harapkan dia seorang yang mulia ataupun dia seorang yang beramal soleh. So kita bertawassul dengan dia, mintakan dia doa kan. Jadi itu tak ada masalah bagi orang yang hidup lah. Bagi orang yang dah meninggal dunia, kalau yang wali ini kita elakkan supaya nak minta-minta ni lah, sebab benda ni terdapat khilaf. Dan yang terbaik tinggalkanlah. Tapi kalau dengan Nabi SAW, di situ ada satu perbincangan dan masih boleh kita amalkan. Jadi sebab itu sampai hari ni pun kita ada yang menyampaikan salam, kita minta doa dengan Nabi SAW. Walaupun di situ ada perbincangan, tapi masih lagi boleh amal. Tapi kalau wali yang dah telah meninggal dunia, walaupun kita kenal dia, walaupun kita tahu dia seorang yang wali, tapi elakkanlah, bagi yang dah meninggal dunia kita elakkan. Yang masih hidup tak ada masalah, minta didoakan, so no problem. Dan tawassul dengan amal soleh pun boleh, tak ada masalah. Kita buat sesuatu amalan, kita minta kepada Allah berkat daripada amalan tersebut. Atau tersebut, aku tawassul dengan amalan sekian-sekian, aku mohon kepadamu ya Allah. So di situ adalah berkat lebih daripada amalan itu yang menjadi asbab Allah terima doa kita dengan lebih mudah. So itu boleh. Tapi tetap minta kepada Allah. Tapi ini yang menjadi masalah bila minta kepada selain daripada Allah. So ini yang boleh membawa kepada syirik. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada kepercayaan, ada benda lain yang memberikan kepada kita. Sedangkan pemberian itu mesti daripada Allah. Kan asbab tu mungkin orang lain, mungkin melalui seseorang. Tapi pemberian itu, kurnia itu daripada Allah. So sebab itu disebutkan Allah murka, yang mana membawa kepada syirik sebenarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat pada hadis yang disebut oleh Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, siapakah yang boleh melihat aurat kami? Dan daripada siapakah harus kami sembunyikan? Maka baginda bersabda, peliharalah aurat kamu kecuali daripada isteri kamu dan hamba sahaya kamu. Aku bertanya lagi, bagaimanakah pula halnya jika seseorang itu bersendirian? Maka Nabi menjawab, Allah itu lebih berhak lagi untuk kamu merasa malu kepadanya berbanding manusia-manusia yang lain. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi nombor 2794. Baik, dalam hadis ini saya nak tekankan satu benda je, iaitu ketika mana kita bersendirian. Kita mana contoh waktu biasa ni ketika mandi lah, mandi, kemudian mungkin kita tidur dalam bilik seorang-seorang. Jadi sebenarnya antara adabnya adalah kita mengelakkan dalam keadaan tidak berpakaian. Ini dah jadi satu kebiasaan mungkin bagi khusus kepada anak-anak kita lah, cucu-cucu kita, yang kita mungkin dah biasakan dia daripada kecil mandi lah, khususnya mandi tidur ni tak berlaku sangat. Mandi dalam keadaan tak berpakaian. Sepatutnya kita perlu didik diri kita dan juga anak cucu kita paling kurang memakai kain daripada pusat hingga lutut. Paling kurang maknanya kepada semua orang lah. Yang terbaik tutup aurat macam biasalah, maknanya kepada muslimat, melebihkan ikut pada aurat yang sesuai, maknanya dia menutup atas dan bawah lah. Jadi sebenarnya daripada pusat hingga lutut pun dah sesuai dah. Dah sesuai ketika mana nak mandi dan tidur lah. Biasanya mandi. So elakkan dalam keadaan tidak berpakaian langsung. Sebab satu, benda ni menjadi satu maruah kepada kita lah. Dan satu lagi, ia boleh dilihat oleh makhluk ghaib. Antaranya adalah jin lah. Jin. Jadi
Sebab itu kita baca doa kan ketika memakai pakaian, kita mengenakan pakaian. So di situ antara sebabnya kita dapat mengelakkan pandangan makhluk ghaib. Antaranya jin lah yang suka untuk melihat kita punya aurat. Jadi sebab itu antara adab ketika mandi dan juga bersendirian, kita berada dalam keadaan menutup aurat paling kurang pusat sampai lutut. Bagi lelaki tak ada masalah lah kan. Bagi muslimat pun paling kurang pusat hingga lutut lah. Sebab itulah aurat sesama perempuan kan. Dengan sesiapa pun kita akan berada dalam keadaan macam tu. Maknanya perempuan dengan perempuan lah yang beragama Islam. Kalau perempuan yang beragama Islam dengan yang bukan Islam, disama seperti kita dengan lelaki yang bukan mahram. Maknanya seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. So paling kurang pusat sampai lutut. So elakkanlah mandi secara tidak berpakaian. So ini pun sebenarnya kurang beradab lah dengan Allah dan juga makhluk yang gaib. Kita lihat apa yang pengajaran yang kita boleh ambil manfaat. Okey, kita lihat dalam kata-kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Tidaklah seseorang itu lurus elok adabnya dengan Allah melainkan dengan 3 perkara. Pertama, dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kedua, mengetahui agamanya, yakni ilmu beserta syariat. Mengetahui apa yang disuka dan dibencinya. Dan ketiga, jiwa yang bersedia menerima dengan siap siaga kebenaran dari segi pengetahuan, perbuatan dan hal keadaannya. Ini kata-kata ulama' lah yang mungkin agak tinggi. So nak katakan ringkasnya apa kita kena faham. Bila sebut adab dengan Allah ni ibu sekalian, kita perlu ingat kita kena belajar daripada surah Tauhid. Kita kena kenal nama-nama Allah, 99 Asmaul Husna dan juga sifat Allah, sifat 20. Itu antara perkara asas yang kita nak kena belajar. Paling kurang kita tahu setiap lafaz dan kita tahu maksud dia. Ringkas je lah, kalau boleh kita mendalami lagi. Kita ada kitab sifat 20, kita ambil yang kitab ringkas, kita pelajari. Jadi itu yang penting, sebab itu di peringkat sekolah rendah pun diajarkan sifat 20 ni. Walaupun peringkatnya berbeza, maknanya ikut pada level dia, tapi anak-anak kita dah tahulah, dah didedahkan dengan sifat 20. Okey, so itu adalah nama Allah Asmaul Husna dan juga sifat 20. Yang wajib juga mustahil lah. Penting adalah wajib. So kita tahu dah mustahil tu adalah lawan dia. Kemudian yang kedua, kita tahu Islam berkenaan daripada sudut apa ilmu dan kita beramal dengan ilmu agama. So ilmu yang apa yang kita nak kena berikan perhatian, 3 yang menjadi fardu ain, iaitu akidah, tauhid, syariah, bab fiqh dan juga tasawuf, bab akhlak. So ni 3 benda ni kita nak kena berikan penekanan dalam ilmu fardu ain. Samping itu kita belajar juga fardu kifayah, ilmu-ilmu yang sampingan itulah. Dan yang ketiga iaitu kita berada dalam keadaan dia lebih kepada kita redha akan takdir Allah. Jiwa ataupun diri kita ni yang terima apa je yang Allah takdirkan, kebenaran lah. So maknanya kadang-kadang kita mungkin tak suka kan, tapi itulah yang terbaik maka Allah berikan. Jadi itu lebih kepada takdir, qada dan qadar, kita kena redha, terima seadanya. Jadi ini yang disebutkan 3 sifat yang perlu ada untuk membetulkan adab kita dengan Allah. Sebab yang ketiga, kalau kita yang ketiga, kadang-kadang ada orang yang dia susah nak terima. Kan Allah berikan sesuatu kepada dia, ujian. So kadang-kadang dia sampai dia kata, kenapa aku ya Allah? Kenapa tak orang lain? Sebenarnya kita mungkin lupa, kan Allah janji dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang daripada apa yang dimampukan olehnya. Lagi satu juga yang mana disebut dalam ayat Quran, yang mana Allah akan berikan sesuatu yang mungkin kita tak suka. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang mana kita anggap itu yang baik, tapi Allah berikan gantian yang lain. Sebab itu dalam bab doa apa kita kena ingat. Kita minta kepada Allah ni sama ada 3 keadaan. Sama ada Allah terus memberikan apa yang kita nak, ataupun Allah lewatkan permintaan kita ni, ataupun Allah gantikan dengan lebih baik. So ni semua membawa kepada takdir, qada dan qadar. Sebenarnya kita terima seadanya, apa yang Allah tentukan itu terbaik. So itu adab dengan Allah, dan jangan kita mempertikaikan takdir. Itu bahaya. Bila kata kita tikaikan takdir, kita kata kenapalah aku, kenapa tak orang lain, disebut pula Allah ni yang tak adil lah. So itu dah bahaya dah tu kan, membawa kepada syirik tu. Wal iyazubillahi min zalik.
Okay, itu ada dengan Allah. Kita lihat lagi 2 poin yang penting iaitu nak lihat ada kita dengan Allah ni, ada tak kita istiqamah. Pertama, adakah sama amalan kita ketika bersendirian dan juga ramai. Ni kita kena muhasabah. Dalam keadaan contoh kita kata dalam Ramadan. Ini biasa berlaku lah. Dalam Ramadan kita bersungguh-sungguh kita beribadah. Kita datang ke masjid surau, solat berjemaah, kita istiqamah, kita solat malam, kita berqiyamul lail, bersahur, berpuasa, berbuka semua. Jadi persoalan dia, ini kita buat dengan ramai-ramai. Ada tak kita mampu buat walaupun kita bersendirian? So kalau kata tak mampu ataupun kita lebih kepada malas, sebenarnya amalan kita buat itu belum lagi ikhlas yang sebenar kepada Allah. Sebab orang yang ikhlas ni, dia akan buat sama ada dia duduk dalam ramai ke, duduk dalam sendirian ke, ada orang ke tak ada orang ke, dia tak kisah. Sebab dia buat kerana Allah, buat kerana orang. Tapi kalau kita ada mindset, kita buat ni kerana orang, kalau kata tak nak tahu apa dia punya tanda dia, mudah je. Bila kita bersendirian, ada tak kita mampu buat amalan yang sama? Ke kita buat masih dalam keadaan ramai je? So ni kita nak kena muhasabah. Kalau kata kita buat macam tu, kita ketika ramai kita buat, bersendirian kita tak buat. So benda ni kita nak kena berlatih. Kita nak kena ubah. Sebab dia tak capai lagi ikhlas yang sebenar. Maknanya kita tak betulkan niat itu. Kita lebih kepada ikut orang, kita follow, kita hanya bergantung pada orang. Jadi kita nak kena ubah. Okey, so itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat kepada bab amalan. Kita buat sesuatu amalan ataupun tinggalkan amalan kerana makhluk ataupun kerana fadilat, dia dikategorikan sebagai syirik yang khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan inilah yang Nabi SAW risaukan kepada umat akhir zaman. Kita buat sesuatu amalan kerana fadilat, kerana kerana dalam keadaan makhluk, buat kerana orang, kerana ada kepentingan. So ini yang sebenarnya syirik khafi, syirik yang tersembunyi sebab tak ikhlas kepada Allah. Dan saya buka lagi satu slide ni, saya kira penutup lah untuk pagi ni. Okey, dalam kitab Al-Muqaddimat disebutkan ada 6 jenis syirik-syirik yang kita perlu tahu. Cuma saya nak tekankan satu lah, yang ni semua tu ibu-ibu boleh baca lah, sekadar bacaan, sekadar maklumat. Nak tekankan satu je, iaitu yang paling bawah sekali, iaitu syirik aghrad ataupun kita panggil syirik khafi lah, iaitu beramal kerana selain daripada Allah. Jadi beramal selain daripada Allah ini, kita perlu ingat ia tidak ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Sebab kita buat itu kan kerana Allah. Sebab itu kita dah sebut awal-awal lagi dah, bila nak beramal ni betulkan niat. Kan? Jadi apa tanda dia? Kita kena buat ini bukan kerana orang, bukan kerana bulan Ramadan, tapi kita buat hanya kerana Allah. Betul tak nafikan, ada yang sebut dalam hadis kan fadilat, contoh fadilat pada Ramadan, fadilat sedekah, fadilat baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, fadilat apa lagi? Fadilat kita beramal soleh lah, baca Quran, apa ganjaran dia. So semua ini dia hanya sebagai fadilat, maknanya sebagai motivasi. Bukan matlamat kita beramal. Tu sampai hari kita lihat ada orang yang keluarkan satu macam statement yang disebut, okey kalau buat macam ni dapat, confirm dapat. Kalau solat duha, kaedah macam ni confirm dapat rezeki, tak ada sangka-sangka. Kebetulan kita buat, kita dapat pula. Dan kita pun ada kepercayaan. Oh, sebab duha ni lah aku dapat rezeki ni. Sebab duha ni lah aku buat cara macam ni lah aku dapat rezeki ni. So benda ni kita nak kena ubah sebab rezeki tu telah ditentukan. Maknanya apa je amalan kita sebenarnya tidak ada pun kaitan dengan rezeki tersebut. Yang ada kaitan pun daripada sudut kaedah ataupun cara penyampaian rezeki itu. Mungkin ada perbezaan. Tapi dia tidak akan mengubah daripada rezeki yang tak dapat tiba-tiba dapat. Kan? Sebab itu telah ditetapkan sejak azali lagi. Qada yang mubram. Tak boleh nak diubah. So benda ni kita nak kena jelas. So maknanya apa kesimpulan? Kita amalkan lepas ni apa-apa je amalan, betulkan niat. Jangan sampai kita buat kerana fadilat. Dan kita buat sungguh-sungguh kerana Allah tanpa memikirkan fadilat, maka dari situlah kita mendapat keikhlasan semata-mata kerana Allah. Jadi inilah tuan-tuan apa yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan sekalian pada pagi ini insya-Allah. Saya kira cukup sekali itu sebagai perkongsian pada pagi ini. Kita akan lihat kalau ada soalan kita cuba bincangkan. Baik, soalan daripada Kak Niksum.
Okey, Ustaz adab 3. Okey. Bercakap tu adakah sama juga dengan suka mesej pada masa ini? Dia bergantung kepada tujuan. Bercakap bergantung pada tujuan. Maknanya kalau tujuan dan juga cara yang betul, tidak ada masalah. Kan? Maknanya kalau ikut pada zaman sekarang, kita bercakap lebih kepada tulisan. Kan? Dulu kita bercakap dengan orang, guna mulut, lidah. Sekarang lebih kepada tulisan, WhatsApp, kita buat video, kita buat gambar. So lebih kepada jari lah. So nak kata adakah itu perkara yang manfaat ataupun tidak, lihat kepada cara, lihat kepada matlamat. Kalau tujuan dan cara yang salah, maka salah lah. Tujuan dan cara yang lalai, maka lalai. So kalau kata dalam mesej masa ni ke ataupun waktu-waktu lain pun, kalau tujuan tu yang baik, sekadar kita share benda yang baik, kita ada masalah. Itu dikira sebagai satu perkongsian yang baik. Dan kalau cakap benda-benda yang tak bagus, maka itu dianggap sebagai benda yang melalaikan. Boleh insya-Allah. Okay, ada apa soalan ke yang nak diajukan oleh jemaah? Ada lagi 3 minit insya-Allah. Kita dalam pukul 10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasal lain lah, pasal solat. Kalau kita ambil uduk, kemudian selepas ambil uduk, sebelum sempat kita nak berdoa, sekali azan dengar berkumandang kan. Jadi perlukah kita tinggalkan, kita tak jawab azan tu, kita baca doa uduk tu dulu? Okey. Dalam masa yang sama, ya. Okey, baik. Jadi sebenarnya kepada soalan daripada bonda Adida kita ni, dia bertembung dua amalan lah. Yang mana dua-dua tu sunnah kan. Dua baca doa lepas wuduk pun sunnah dan menjawab azan pun sunnah. Okey, so secara khusus khusus kepada situasi macam ni, kita buat yang mana lebih penting, lebih kita kena utamakan. Okey, so bila baru azan berkumandang dan bila kita dah habiskan wuduk berlaku serentak. Okey, doa lepas wuduk ni doa dia ringkas lah, tak panjang mana kan. Jadi bila azan sedang berkumandang, so kita terus habiskan dulu doa tu. Sebab doa dia ringkas, doa dia panjang, kita khawatir tak dapat jawab azan tu lain lah. Itu kalau itu memang kita nak kena tengok balik situasi tu. Tapi dalam isu ni, maknanya bonda hanya cepatkan doa lepas wuduk dan lepas tu jawab azan. Sebab apa? Sebab kita mengambil yang lebih mudah tu lah untuk kita amalkan dulu. Kita boleh ringkaskan macam kita ambil doa Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahhirin tu kan, yang 3 tu je kan. Ambil yang tu saja pun boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak sebutkan dulu, boleh. Cuma doa lepas wuduk ni sebenarnya ada dalam bab sunnah tu. Kalau kata nak boleh nak ringkaskan, ambil doa yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu lagi penting. Saya cuba buka slide ni. Itu yang dalam hadis yang jelas. Yang mana memang itu doa yang sunnah lah. Adapun doa yang tambahan tu, Allahumma ja'alni tu, disebut oleh dalam kitab Sunan Abi Daud, tambahan itu adalah tambahan yang tidak dikenal pasti. Sekejap saya buka slide dia, saya tak ingat nombor berapa ni. Jadi kalau katalah bonda nak ringkaskan, sebaik-baik ambil yang lafaz yang pertama tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, jap saya sharekan dia punya slide, ada jumpa dah slide dia. Jadi kalau tambahan tu boleh amal juga, cuma tambahan tu dia disebutkan sebagai tambahan yang tidak dikenal pastilah. So kalau nak ringkas, ambil yang tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saya share dia punya slide lagi. Time-time ni lah dia hang bagai. Sekejap. Okay.
Okay, saya dah sharekan slide tu, jadi kita boleh ambil. Bagi yang lain pun sama juga, kalau ada nak ringkaskan bacaan doa lepas wuduk ni, baca yang ni. Ni lagi penting untuk kita amalkan. Dan tambahan tu memang disebut tidak dikenal pasti. Maknanya nak baca boleh, tak ada masalah. Tapi kita perlu ingat doa itu kita sebut dengan istilah dia ittirab, dia berlaku percanggahan. Maknanya ulama berbeza pandangan sebut adakah doa itu daripada Nabi ataupun daripada sahabat. So dia tak boleh dikatakan sebagai doa yang sunnah. Jadi kalau kita nak ringkaskan, baca yang ni. Lafaz ni lebih penting. Kita boleh kata ni lafaz syahadah ke, doa pun boleh, zikir pun tak apa. Tapi lebih kepada syahadah lah. Okay. Terima Ada kasih. soalan? Okay, Terima kasih. sama-sama. Okay, terima kasih. Ada soalan daripada Akak Nur. Okay, Ustaz, kebelakangan ini banyak di social media sosial, terdapat zikir-zikir yang dihantar dan disuruh sebar untuk dapat rezeki dan sebagainya. Okay. Ini yang kita kata ni sebab kita lebih suka macam ni. Kan? Dah sampai dah jadi satu trend pada hari. Buat zikir, buat doa, buat bacaan, buat kaifiat sesuatu tu, dapat sesuatu. So benda ni lah sebenarnya sebab tu yang Nabi risau umat akhir zaman. Semakin lama dia akan buat macam ni lah. Dia lebih kepada syirik khafi. Dia buat sesuatu semata-mata rezeki, semata-mata sesuatu yang dia nak dapat. Kita dah lupa matlamat asal kita beribadah adalah kerana Allah. Jadi kita buat ni bersungguh-sungguh kerana Allah, ikut seperti sunnah Nabi. Tak salah kita buat macam baca rezeki-rezeki dan baca zikir-zikir semua tak ada masalah. Tapi bila ada kepercayaan buat zikir tu dapat sesuatu. Buat selawat macam ni dapat sesuatu. Sedangkan dalam hadis tak ada. Dalam Quran tak ada. So bagaimana kita boleh kata itu menjadi hujah kita? Dan ramai hari ni orang yang berlaku macam ni lah. Sampai yang ni kita nak kena elakkan supaya tak jadi syirik khafi. Dan Nabi dah risau dah umat akhir zaman memang akan terlibat dengan syirik khafi. Benda-benda macam ni. Jawab kita memang suka macam ni. Kan? Dan kebetulan nak kata Allah uji kita buat zikir tu, kita dapat rezeki yang kita nak minta. Selagi kita percaya, baca ni dapat macam ni. Memang jelas. Apa hujah, apa dalil, saya buat, saya dapat. Kita amalan peribadi tak boleh nak jadikan dalil. Dia boleh jadi rezeki tu memang dah tetap. Kebetulan kena waktu yang sama. Tu yang kita nak kata tadi tu kan. Maknanya bab ni lah yang saya risau sebenarnya. Kita risau lah. Jadi kita perlu sungguh-sungguh, maknanya amal tu hanya kerana Allah. So nak terbaik macam mana, kita belajar ikut sunnah ni. Kita belajar ikut sunnah, kita ikut seperti yang sunnah. Dan nak kata apa bila kita amalkan apa-apa zikir yang lain, jangan ada kepercayaan. Kecuali kalau disebut dalam hadis. Macam ni disebut kita baca doa ni, baca zikir ni dalam hadis yang sahih ni. Jadi Nabi dah janjikan dapat masuk dalam pintu syurga. Dalam syurga melalui pintu, 80 pintu. Kita boleh pilih. So ni tak ada masalah, ni jelas dalam hadis. Tapi ni orang tak sebar. Orang sebar ni benda-benda yang tak jelas. So kita kalau nak amal, jangan ada kepercayaan macam tu. Sebab itu membawa kepada syirik khafi. Inilah yang Nabi risau umat akhir zaman. Dan memang berlaku pada hari ini. Sebab persoalan ni simple. Dua benda kita tanya. Mana kita boleh tahu kelebihan tu? Itu pertama. Sebab Quran Sunnah tak ada. Kan? So mana kita tahu kelebihan tu? Yang kedua, kita buat ni sebab apa? Sebab Allah ke? Sebab kelebihan tu? So benda kita nampak kalau jawapan ni kita dah jelas kan, kita buat bukan kerana Allah, kerana kelebihan. So itulah syirik khafi. Kan, maknanya syirik tersembunyi kita buat bukan kerana Allah, kerana kelebihan. Maknanya kita anggap itulah yang memberikan kita kelebihan. Padahal Allah memberikan kelebihan melalui amal ibadah tu tak apa, tu tawassul. So benda ni berbeza. Jadi maknanya kalau kata komen saya lah apa pendapat, kita amalkan tapi jangan ada kepercayaan. Nak selamat, takut ada kepercayaan, takut fikir macam tu. Tak payah amal pun tak apa. Amalkan macam biasa, kita ikut sunnah, kita zikir ikut sendiri je lah. Kan? Kalau kata ada ijazah daripada tok-tok guru, kan? Bila ada ijazah daripada tok-tok guru ni, kalau sepatutnya kalau ada ijazah amalan, dia hanya sebutkan amalan. Dia takkan sebut kelebihan. Sebab mudah jawapan dia. Mudah je apa soalan kita nak tanya. Mana kita tahu kelebihan? Mana kita tahu? Sebab dalam Quran Sunnah kita punya pegangan. Kalau datang seorang hamba Allah diberikan satu bab zikir, dia kata baca ni dapat sekian-sekian. So kalau buat macam tu, ramai orang yang akan suka sebarkan satu zikir, satu doa, satu keadaan, satu amal ibadah, dan tak mustahil akan berlaku satu benda yang sangat dahsyat. Buat satu solat yang baru pula. Solat untuk dapatkan rezeki. Orang klik satu solat.
kan. Digunakan apa atas tiket solat mutlak. Tu yang salah tu. Lama kelamaan dia boleh jadi macam tu. So kita lebih baik kita mencegah daripada kita merawat lah. So maknanya komennya buatlah tapi tanpa ada kepercayaan yang bukan-bukan. Kecuali kalau disebut dalam hadis jelas tak ada masalah. Dalam Quran tak ada masalah. Tapi yang berlaku hari ni orang tak sebut macam tu, dia hanya sebut tulisan je. Dan ramai pula orang yang amalkan. Tapi hadis-hadis yang sahih macam ni kita tak belajar pula. Tak ada pula orang nak sebar, tak ada pula orang nak amalkan sungguh-sungguh. Ada tapi sangat sedikit lah. Jadi itulah kita nak kena elakkan. Mudah-mudahan kita mendapat kefahaman dalam kita beragama, insya-Allah. Marilah saya kira cukup sekadar itu untuk pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan ini kongsikan dapat sesuatu yang bermanfaat. Kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. InsyaAllah pada hari esok, kalau tak ada apa-apa halangan. Kita akan sambung pada adab yang seterusnya. Adab yang kelima dan seterusnya insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inna hajatina ilaihi wa la tusinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.